kita recap balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay. Kita tengok balik apa yang kita dah belajar. Okay. So kita dah masuk unit 5. Solution and solubility. Okay. Solution, larutan dengan kadar larutan dia. Okay. Kemudian kita kena pasti dia punya kalau based on learning outcome ni, kita kena pasti dia tu sama ada solution ke, colloid ataupun suspension. Solution, larutan, colloid macam gumpalan kan, dan suspension bahan terampai kan. Okay. Yang seterusnya adalah calculate the concentration of solutions in term of molarity and molality. So yang tu kita akan start hari ni. Next adalah nak explain effect of temperature and pressure on solution solubility. So kita kena kenal pasti dia punya effect, temperature dan pressure. Okay. Kesan tekanan dan juga suhu terhadap kadar larutan. Next adalah colligative properties. Okay, ciri-ciri colligative. So kita dah tahu berkenaan dengan mixture, ada homogeneous dan heterogeneous, dan di mana dia juga dipecah kepada 2 dan kepada 3, suspension, solution dan colloid, melalui ciri-ciri dia yang tertentulah, terutamanya pada saiz lah. Okay, so kita just cepat je lah. And jangan lupa kita ada beberapa terms. Dalam colloid kita ada 2 terms, colloidal particle dan dispersive medium. Okay, colloidal particle tu adalah bahan yang bergumpal. Dispersive medium adalah tempat di mana bahan yang bergumpal tu duduk kan. So dia perlukan 2 bahan lah. Colloidal dan juga dispersive medium, colloidal particle. Dan bila masuk solution kita ada solvent dan juga solute. Solvent adalah bahan pelarut, solute adalah solvent bahan pelarut, solute adalah bahan yang dilarutkan. Okey. So ini adalah ciri-ciri dia yang mana secara asasnya kalau awak faham dari segi saiz, then awak boleh tahu dia tu nature sama ada homogeneous ataupun heterogeneous. Yang lain saya rasa dah tak perlu hafal sebab dia hanya secara logik saja. Okay, contoh kalau saiz besar, confirm lah kita boleh tapis. Kalau saiz tu terlampau halus, memanglah kita tak boleh nak tapis kan, mudah je. Kita ingat macam tu. Dan kebolehliatan dia, sama ada kita boleh lihat dia ke tidak. Okay, so bila kata saiz tu besar, senanglah kita nak nampak. Cuba kalau saiz dia kecil, contoh macam virus, contoh macam bakteria, kita tak nampak. Okay, sebab dia saiz terlampau kecil. Saya ada tunjukkan video lah minggu lepas. So untuk minggu ni kita akan start dengan kita sambung dengan concentration of solution ni. Kita nak kira kepekatan. Okay. So kena ingat balik bila kita bincang dalam chemistry ni, kita lebihkan kepada kuantitatif. Quantity. Bila kita kata quantity bukannya quality. Bila kita kata quantity ni, dia melibatkan pengiraan. Quality adalah something yang bagus. Quantity adalah melibatkan pengiraan. So kita nak tahu kepekatan. Okay. Kalau dari segi kepekatan, kita boleh tengok betapa likat ke tidak sesuatu larutan tu. Itu kita panggil quality. Kalau kita kira berapa kepekatan dia, itu quantity. Okay. So kena pandailah faham term tu. Okay. Concentration is most often expressed as the ratio of the quantity of solute to the quantity of solution. But sometimes it's the ratio of solute to solvent. Okay. Ciri-ciri kepekatan ni, okay, dia boleh dipengaruhi oleh ciri-ciri solution, Ciri-ciri larutan ni boleh dipengaruhi oleh kepekatan. Okay. Contoh, minyak. Okay. Awak bayangkan minyak yang sangat ringan, yang
ringan lah, tak likat, tak pekat sangat, tapi dia minyak dengan banding dengan minyak tar. Jalan tar tu kan, minyak dia tu kan pekat likatnya dengan dengan melekitnya kan. Nampak tak? Situ dah merubah properties dia, ciri-ciri dia. Ada ciri-ciri dah berbeza di situ. Okay. Bila kata ringan, dia halus, kita mungkin kata transparent ataupun mungkin kata ringan, tak melekit. Di situ ciri-ciri dia. Okay. Sebab tu kepekatan ni kita kena kira. Bila kita kira, biasanya bila nak mengira kepekatan, kita akan buat ratio. Apa maksud ratio tu? Ratio adalah perbandingan. Perbandingan antara A kepada B. So, apa yang dibandingkan dalam kepekatan? Air Milo. Apa yang kita bandingkan dalam kepekatan air Milo A dengan air Milo B? Saya ada dua. Contoh saya ada dua A. Ni A, ni B. Okay. Dua-dua air Milo. Tapi yang sini saya masuk 50 gram Milo. Yang ni saya masuk 120 gram. Saya masukkan ke dalam Milo. Apa yang berlaku adalah dalam B mesti sedap lagi. Kalau kata air Milo lah. Sebab dia manis sikit. Dia lebih manis, dia lebih pekat, coklatnya banyak. Nak banding dengan A mungkin tawar lah. Okay. Tawar, mungkin warna dia tak menarik. Okay. So, kepekatan ni kita kira perbandingan bahan yang kita larutkan kepada tempat yang dilarutkan. Okay. Contoh, tadi, contoh sini, dua-dua ni air sama. Air lebih kurang 100 gram. Tuh. So, untuk cara pertama, kepekatan kita boleh bandingkan antara bahan yang kita larut 50 gram. Kita ambil yang A dulu kepada 100 gram. Ataupun kita boleh buat satu lagi pengiraan, iaitu kepekatan dia based on campuran. 50 campur 100. Itu maksud solution. Yang ni solvent. So ada dua cara pengiraan yang kita boleh apply. Satu adalah yang ni, yang first ni adalah ratio solute. Ni solute. Okay. A ni adalah solute. Perbandingan nilai antara solute, bahan yang dilarut dengan solvent, pelarut. Yang ni solvent. Ataupun kita bandingkan dengan larutan. Kita ada dua kiraan. So, penggunaan dia, nama dia berbeza. Okay. Bila kita bandingkan 50 dengan 150, mana datang 150 Cik Nas? Bila kita kata larutan, larutan adalah campuran Milo dan juga air dia. Itu adalah larutan. Itu definisi larutan. Larutan adalah campuran solution dengan solute. Solution campur dan solute. Solution campur solute. Okey, sorry tersasul sikit. Kalau yang satu lagi, perbandingan dia adalah antara bahan yang dilarut dengan pelarut sahaja. Pelarut adalah air sahaja. Solvent adalah air sahaja semata-mata di sini. Kalau contoh saya lah. Okay. So kena faham term. Sebab tu saya suruh awak faham term dia. Solution tu apa? Solvent tu apa? Solution adalah solvent campur solute.
Okay, solution adalah solvent campur solid. Okay, nanti saya tunjukkan contoh dia lah. Okay, kita kenal dulu dia punya equation. Okay. Satu molarity. Satu lagi molality. Molality dan molarity. R dengan L. Huruf M besar dengan huruf M kecil. Okay. Dia punya simbol. Untuk molarity, R, dia adalah amount of solute dalam bentuk mol bahagi dengan volume of solution. Kena ingat volume of solution adalah solvent campur solute. Dia nak volume. Okay. Dalam bentuk liter. Okay. Kena ingat tu. Molality pula adalah benda yang sama, mol juga, solute juga, sama sahaja, mol. Tapi bahagi dengan berat solvent. Dia bukan berat solution, berat solvent. Dan unit dia kg, kilogram kat bawah tu. Yang atas tu liter, bawah kilogram. Di sini biasa sudah silap lah. Okay. Dia lupa. Okay. So molarity dan molality. Okay. Kena ingat lah dia punya definition tu. Okay. So boleh tengok pada saya punya kamera lah kot. Kan kalau nampak ni. Nampak ke kamera saya? Nampak ke? Nampak Cik Nan, nampak. Okay. So dua ni berbeza. Saya harap nampak lah. Tulisan saya mungkin kecil ke? Kecil ke tak kecil? Okey lah. Cukup lah kot. Nanti saya cuba ubah lagi lah kamera ni macam mana keadaan dia. Okay. So molarity. Solution bermaksud di sini ada solute plus solvent dalam bentuk volume, iaitu liter. Volume kita ada banyak, ada meter kubik pun volume. Okay. Meter kubik, cm kubik, okay. Ounce, lagi apa lagi? Unit volume, banyak. Okay. So kita tak nak unit volume. Kita nak unit volume lain, kita nak dalam unit liter. Tak nak dalam mililiter. Tak nak. Kita nak dalam liter juga. Okay. So soalan dia, bila kata saya cakap dah berkenaan dengan unit dan juga bahan ni, okay, pastikan convert dahulu sebelum buat. Okay. Soalan dia bila kata berkenaan dengan mol, okay, so pergilah kepada kena ingat ni. Jangan lupa segitiga tu. Gram per mol. Gram per mol. So kita nak yang ni. Kita nak yang ni.
Kita tak nak dalam gram, kita tak nak dalam gram per mol. Untuk kira molarity ataupun molality. So first step adalah kira mol bahan yang nak dilarutkan tu. Garam ke apa-apa bahan lah. Macam tadi Milo. Milo lah kita kira mol dia. Mol of Milo. Pening kepala, tak adalah soalan keluar mol of Milo. Okay. So next adalah kenal pasti dia molarity ke molality. Kalau dia molarity, then kita kena tahu dia dalam liter of solution. Liter dalam bentuk liter dan dia adalah solution. Kalau kata molality, dia adalah dalam kg of solvent, bahan pelarut. So jawapan dia nanti kat sini dia akan jadi unit dia mol per liter ataupun kalau yang ni mol per kilogram. Okey, sebab tu ni M, yang ni akan jadi M besarlah, simbol kepada molarity dan molality. Ni adalah dia punya equation. Faham dahulu equation baru awak boleh buat soalan dia. Sebenarnya equation ni merujuk kepada definasi. Apakah maksud ataupun soalan? Define molarity. Molarity is, what is molarity? Molarity is the mole of solute in 1 liter solution. Itu maksud dia. Okay. Berapa? Molarity adalah berapa nilai mol bahan pelarut di dalam 1 liter larutan. Kalau molality pula, berapa bahan solute mol dalam bentuk mol, berapa mol of solute, berapa mol yang larut di dalam 1 kilo bahan pelarut. Bukan bahan. Dengan bahan pelarut. Sorry, tadi solute ni adalah bahan dilarutkan. Okey, itulah bahan pelarut. Yang ni solution, larutan. So, kena ingat dan faham. Okey, rujuk balik pada slide saya. Okey. Rujuk balik pada slide saya. Okey. Molality. Saya dah maklum tadi. Dia adalah quantity of solvent, bukan solution. Okey. Kalau molarity adalah mass of solute and solvent. Okey. So, ada soalan seterusnya dimaklumkan. Cik, soalan dia tak bagilah, dia suruh kira molality. Tapi dia bagi liter, Cik Nas. Air tu 1 liter, Cik Nas. Saya tahu molality kena dalam kilogram, dalam bentuk berat. Dalam unit berat. Mass. Okay. Jadi, ada ciri-ciri yang special tentang air ni, iaitu di mana air mempunyai spesifik graviti 1. Yang membawa maksud 1 liter air bersamaan dengan 1 kilogram air. Sama. So, awak boleh buat cubaan test dia. Awak pergi ambil 200 ml air. Awak pergi timbang. Dapat tak 200 gram? Cuba. Setahu saya tak dapat lah. Setahu saya lah tak dapat. Sebab ada beberapa faktor yang kita boleh menyebabkan tak dapat tu. Contohnya, air tu bukan pure.
Okay, bukan pure substance. Ni case dia adalah air tu pure substance. Tapi perbezaan dia tak jauh sangatlah. Okay. Sama ada awak akan dapat 200 gram lebih atas ataupun lebih kurang daripada 200 gram. Terpulang. Tengok pada macam mana awak buat lah. Most other solvents have a specific gravity greater than or less than 1. Okay. Sebab tu kena tengok dulu. Bahan pelarut dia tu ada apa? Adalah apa? Sama ada dia adalah air ataupun dia adalah bahan yang tertentu. Kalau bahan yang tertentu, kalau soalan dia nak molality tapi dia bagi dalam bentuk liter dan dia tak bagi spesifik gravity, kira salah lah. Okay? Kira tak betul lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Okay. Okay. Ni contoh soalan. Contoh soalan. Mungkin keluar test-test kan. Manalah tahu. Dalam satu eksperimen nak menyediakan sodium chloride solution. Erti kata lain nak sediakan air garam lah. NaCl. 50 gram of sodium chloride is being dissolved. 50 gram sodium chloride digunakan dan dilarutkan di dalam 500 ml of distilled water. Okay. So dilarutkan 50 gram garam sodium chloride di dalam 500 ml distilled water. Jadi kira molarity dan kira molality. Okey, boleh perasan tak? Yang molality tu dia bagi lain. Dia tak pakai 500 ml tu. Dia pakai 499 gram. Nampak tak beza dia? Kalau soalan macam ni, sila pakai ikut soalan. Kalau soalan dia cakap terus cari molality dan pakai je 500 ml tu jadi 500 gram. Atas reason ni. Atas reason ni di mana dalam pengiraan awak perlu letakkan equation ni serta sedikit penerangan. Cakaplah 1 liter water has ni awak letaklah ayat ni. Sorry. Tak ayat ni. Okay. Water has specific gravity of 1. Therefore, 1 liter of water is equal to 1 kilogram of water. Kalau dia beri macam ni, soalan diberi, so pakailah. Jangan abaikan pula. Okay, saja je tu soalan trik. Okay. So molarity. So kena ingatlah molarity is M besar kan. Sama dengan mol bahagi liter. Okay. Iaitu mol apa? Solute. Liter apa? Solution. Okay. So ni adalah pengiraan contoh jawapan dia lah. Okay. Macam saya cakap tadi, jangan lupa segitiga. So ini adalah pengiraan mol. Ini adalah segitiga tu. Okay. Gram, mol, gram per mol. Itu adalah segitiga tu. Okay. Kita dapat mol. Mol of NaCl. So betul lah, mol of solute lah bahan yang nak dilarutkan. So sodium chloride tu adalah bahan yang nak dilarutkan. So 50 bahagi Na 58.44. Cik Nas, mana datang 58.44? Sila baca balik. Chapter 2 ke chapter 3? Saya tak ingat. Saya rasa chapter 2. Berkenaan dengan segitiga ni. Macam mana nak dapat 58.44 mol?
gram per mol tu. Okay. Lepas tu, sebab soalan ni nak molarity, convert lah 500 mililiter ni kepada liter. So kita convert lah, dapatlah 0.5 liter kan. Mudah sahaja yang tu. Jadi bila dah dapat mol, kita dah dapat liter. So bahagikan mol dengan liter. Sebabkan equation dia adalah M sama dengan mol over liter. So mol 0.856, liter adalah 0.5 liter. Dapatlah jawapan. 1.712 molarity of sodium chloride solution. Sorry, ni adalah bukannya NaOH ni, NaCl ni. Silap tu. Okey, nombor kedua, soalan dia adalah molality. Molality. Jadi molality kita kena dapatkan mol juga. Disebabkan soalan dia soalan yang sama, gunalah pakai mol yang tadi 0.856. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan berat bahan pelarut, iaitu distilled water, air suling tadi. So air suling tadi berapa? 500 ml. Cik Nas kenapa pakai 499, 0.499? Sebab soalan suruh pakai. Kalau soalan tak suruh, tak cakap, so tak payah pakai. Pakai je 0.5. Dia apabila bahagikan kedua-dua tu, kita dapatlah nilai 1.715 sodium chloride. Okay. Ni analogi mudah untuk awak nampak. Kenapa ada beza pakai berat dan kenapa ada beza pakai liter. Okey. Okey. So cuba awak tengok pada yang belah kiri, iaitu lukisan A. Diagram atau figure A. Okay. Dia masukkan glukos, gula lah, air gula tu, glukos. 1 mol glukos lebih kurang 180 gram di dalam air yang mana dia dah isi air ni siap-siap 1 liter. Ada penanda di sini 1 liter. Ada 1 liter. So air ni adalah apa flask ah? Saya pun tak ingat nama flask ni. Okay. Bukan conical flask kan? Tak ingat apa nama. Entahlah apa sebutan dia pun tak ingat lah. Okay. So cara dia adalah, So untuk kes pertama, okay, kita isi sampai 1 liter, kemudian baru masuk 180 gram air. Gula. Itu adalah molarity untuk kita dapat 1 molar glukos solution. Kita pergi kepada lukisan B pula. Lukisan B adalah 1 molality. 1 molality. Jadi kalau siapa kata benda dua-dua ni sama, it's wrong lah, memang salah sangat lah. Sebab air tu melepasi ni, nampak ni. Ada jarak tinggi dia. Kalau yang ni tepat-tepat pada 1 liter. Yang ni tidak. Dia timbang air sebanyak 1 kg. Ni abaikan 1 liter, yang nampak pun tak apa. Tapi sebenarnya 1 liter lah kalau ikut pada specific gravity tadi tu kan. Jadi 1 kilo air campur dengan 1 mol glukos powder
dia akan jadi satu molality. Tapi bila kita tengok pada volume isi pada molality ni terlebih sedikit berbanding dengan molarity. Okey? So saya harap awak fahamlah cara guna dia. Okey, nak guna kat mana? Mungkin awak tak guna kat sekarang. Tapi bila awak terlibat dengan lab, awak terlibat dengan bahan kimia, bila awak duduk, terutamanya kalau duduk bahagian R&D ke apa semua, nilai molarity dan molality ni biasanya molarity lah. Molality ni jarang sikit. Molarity ni biasa sangat digunakan. Kau nak berapa ni solution ni, nak 1 molarity, 1 mol. Bukan maksud mol tu bukan 1 mol MOLE tu, 1 molarity sebenarnya maksud dia. Disebut mol je kadang-kadang. Okay. So itu cara dan kenapa yang ni kena bahagi ni, yang ni kena bahagi dengan kedua-dua solvent dengan solution. Solvent dengan solute, sorry. Yang satu lagi bahagi dengan solution volume. Yang tadi bahagi dengan kilogram. Okey. So cara pengiraan dia berbeza sebab definisi molarity dan molality adalah berbeza. Tapi kedua-dua tu adalah diguna pakai untuk mengira kepekatan. Kepekatan. So ada dua metod untuk mengira pekatnya sesuatu bahan di dalam satu bahan pelarut dia. Okay. Kita pergi kepada kesan suhu dan juga tekanan terhadap solubility. Terhadap apa? Larutan lah, kadar larutan. Kadar larutan bagi bahan yang nak dilarut sangat-sangat bergantung kepada suhu. Is dependent on temperature. Solubility increases with increasing temperature. So itu adalah statement bagi hampir semua. Hampir semua. Bukan semua. When solid and liquid dissolve in liquid. For example, sugar dissolve more quickly in hot tea than iced tea. So gula lebih mudah larut di dalam air panas berbanding air yang sejuk. Itu dia punya analogi yang mudah. Air Milo lebih mudah larut daripada kalau pakai air panas berbanding dengan air yang sejuk. Nanti dia berketul timbul ke atas. Dia jadi Milo dinosaur lah. Okay. Garam lebih mudah larut di dalam air kalau air itu lebih panas daripada sejuk. Okay. Tak percaya boleh cuba. Sebab kita ada bukti dalam bentuk graf. Nanti saya tunjuk. So most solid, most kebanyakan tahap kelarutan dia, tahap kadar larutan dia akan menaik sekiranya suhu naik. So dia proportional naik. Okay. Okay. Ni adalah perbandingan air gas pula. Okay. Okay. Sebab tu saya cakap untuk hampir semua benda ni boleh guna pakai. Tapi ada sebahagian yang tidak boleh. Contoh, larutan gas di dalam air. Cik Nas, macam mana contohnya tu apa larutan gas dalam air? Air gas, air bergas, minuman bergas adalah minuman yang mana karbon dioksida dilarutkan di dalam air. Itu yang buat dia rasa gas tu. Itu yang fizi dia tu. Okay. So macam mana dia larut, Cik Nas?
Okay, macam mana dia larut? Air sejuk, kalau air Coca-Cola, contoh, okay, contoh. Ataupun mana-mana minuman bergas lah. Okay, tak kisahlah. Cuba awak pergi ambil dari sejuk, awak minum. Dalam peti air sejuk, awak minum. Berbanding dengan awak minum air yang Coca-Cola yang tak sejuk. Air minuman bergas yang tidak sejuk, yang dah dibiarkan di suhu bilik, kepada suhu bilik. Dan bandingkan juga air bergas yang sama yang mana dipanaskan di atas api. Dipanaskan. So yang mana paling banyak rasa gas? Cuba jawab. Cuba bagi contoh. Cuba bagi jawapan. Yang mana rasa paling banyak rasa gas dia? Sama ada air dalam peti sejuk, air yang pada suhu bilik, ataupun air yang dia dipanaskan. Yang mana rasa bergas paling tinggi? Boleh? Boleh jawab ke? Hello? Tak ada respon ni. Cakap sorang-sorang eh? Tengah berfikir. Tengah Sejuk. yang sejuk. Okey, ada yang jawab sejuk. Betul? Okey. Sebab bila air gas, kadar larutan gas karbon dioksida lebih tinggi di suhu rendah berbanding pada suhu yang tinggi. Okey. So itu adalah jawapan dia kenapa berlaku. Kadar larutan karbon dioksida di dalam air adalah lebih tinggi apabila suhu air rendah. So Cik Nas tadi kata lain. Tadi kata kadar larutan ni makin naik kalau suhu dia naik. Saya dah cakap bukan semua. Kebiasaannya pada solid dalam liquid. Contoh garam dalam dalam air. Berbeza pula dalam bagi gas larut di dalam air. Cik Nas macam manalah boleh larutkan gas dari dalam air kan. So itulah tadi. Kalau tak macam mana ikan nak bernafas di dalam air? Pakai insang dia, maknanya dia ambil lah oksigen menggunakan insang dia. So bermakna di dalam air ada oksigen. Macam mana larutnya oksigen di dalam air? Okay. So sebenarnya kita boleh larutkan gas di dalam air. Cuma memerlukan kondisi yang betul. Salah satunya adalah suhu. Dan kedua adalah tekanan. So nanti kita tengok bahagian tekanan lah. Okay. Contoh, ni adalah graf macam saya cakap tadi. Okay. Kebanyakan graf dia menaik. Hanya ada satu di sini yang menurun. Okay. Ni adalah graf bahan terhadap kadar larutan pada suhu yang semakin meningkat. Tadi saya cakap garam kan, garam lebih mudah larut kalau suhu panas. Kenapa? Sebab graf ni. Nampak ni? Makin naik ni. Pada suhu 40 dan pada suhu 100, kadar larutan garam 40%. Pada suhu 30, mana suhu lebih kurang suhu bilik, kadar larutan dia bawah daripada 35 sikit. Ataupun 35 lah kot. 36, 38. Makin naik graf ni makin mudah dia larut. Sebab ni adalah kadar larutan dia. Dia 0 ke 100 ni adalah tahap dia mudah larut ke tidak. Okay. Maknanya di sini dia buat macam mana, dia timbang garam yang dimasukkan tu. Bila kita larut pada suhu 100, kita masukkan 100 tu hilang. Kalau kita masukkan 100 pada suhu 30, yang hilang adalah 38 je. Maknanya yang selebihnya tak hilang lagi, tak larut lagi.
Macam itulah lebih kurang dia punya ni dia punya maksud graf ni. NaNO3 naik, CaCl2 naik, semua naik semua naik. Kecuali satu, Ce2SO4 3. Ni lagi dia panas, lagi dia tak boleh nak larut. Ni ada juga kes ni macam tu. Sebab tu saya cakap most solid akan larut di dalam cecair, most, kebanyakan. Bukan semua, saya tak cakap all, saya cakap most. Okay. So, ni adalah table je lah. So, kenapa Cik Nas saya larutkan garam lagi panas, lagi senang nak larut? Ni graf dia ni. Ni sebab dia. Sebab memang kadar larutan dia akan lagi naik kalau suhu dia naik. Okay. Ni kes dia suhu terhadap larutan, kadar larutan. Tadi saya ada cakap pasal ni kan. Dia main ke? Tak boleh. Cuba kita apply haba suhu, kita naikkan bagi air gas. Jadi macam saya cakap tadi, air gas takkan rasa banyak gas kalau kita dah panaskan air gas tu. Minuman bergas, kadar larutan dia akan menurun, menyebabkan karbon dioksida terlepas keluar. Okey. Okay. Dan sebelum tu, awak boleh reversekan benda ni Ada certain boleh reverse rasanya. Contoh saya larutkan gula pada suhu yang panas. Saya tengok semua gula saya dah larut. Tiba-tiba saya sejukkan. Kenapa berketul? Kenapa berkerak? Kadang-kadang berketulan. Kadang-kadang dia jadi kristal kat situ. Okay. So itu adalah satu proses yang lain lah, di mana kita dah turunkan suhu. Bila kita turunkan suhu, kadar larutan dia dah turun. Bila kadar larutan dia turun melebihi daripada kadar yang dia boleh larut, solubility dia, kadar larutan dia lebih tinggi, dah turun, dia boleh keluar balik sebagai bentuk solid. Macam garam, kalau kita masuk terlebih banyak garam, bila kita sejukkan, tiba-tiba dia boleh jadi garam balik. Dia boleh berketul kat dalam tu balik. Tak percaya, try lah. Ambil gula, awak masuk 1 kg gula, awak masukkan air yang tak banyak, pastikan boleh larut. Lepas tu cuba sejukkan. Nak tengok berkerak kan, kena marah dengan mak pula lah. Habis nak mencucikan dia punya periuk tu lah. Okay. Boleh buat eksperimen tu. Kesan suhu, kesan suhu terhadap gas saya dah maklumkan tadi. Okay. Gas akan escape, keluar daripada larutan. Menjadi gas balik lah. Gas je lah kan. Sebab apa? Ikatan gas ni dia intermolecular force dia rendah. Ikatan antara intermolecular, sesama ikatan antara gas dengan cecair tadi tu tak kuat. Tak kuat. Sebab sebab gas ni dia, kalau ingat balik chapter 1, 2, solid, liquid dan gas punya ciri-ciri yang ada table tu. Yang tu kalau awak ingat balik akan ada 3. Kalau yang tu awak ingat balik akan ada satu bahagian yang mana energi yang disimpan. Energi bagi setiap fasa tu. Setiap phase tu. Energi yang paling tinggi terletak pada gas. Okay. Sebab dia boleh bergerak jauh. Okay. So secara kasarnya, secara logiknya, bila dia ada tenaga, dia takkan duduk diam.
Bila dia ada tenaga, dia tak akan bond, dia tak akan buat satu ikatan yang kuat sebab dia nak lepaskan diri, sebab dia ada tenaga yang banyak nak lepas. Sebab tu ikatan antara gas dan air adalah lemah. Sebab gas tu nak melepaskan diri sebab dia ada banyak tenaga. Dia nak bergerak. Dia banyak tenaga dia tu nak dilepaskan. Jadi sebab tu intermolecular force dia tu rendah. Di mana dia membawa maksud ikatan dia lemah. Ikatan antara gas dan air itu lemah. Tu paling mudah sekali nak terang. Okay. Kita tengok pada tekanan terhadap kadar larutan. Tekanan terhadap solubility. Okay. Liquid dengan solid, kalau ingat balik chapter tu yang saya cakap solid, liquid dengan gas tu, liquid dengan solid dia boleh kata incompressible. Tidak boleh dimampatkan. Dia bukan tak boleh, dia sukar dimampatkan. Okay. Sukar lah, bukannya tak boleh langsung, sukar. Almost incompressible, hampir tidak boleh dimampatkan. Jadi disebabkan ciri itu, tekanan punya kesan membawa kesan yang sedikit terhadap solubility dia. Maksudnya di sini, kalau saya nak larutkan garam di dalam air, kalau saya larutkan garam di dalam air pada tekanan 1 atm iaitu dekat rumah saya, dan saya bandingkan benda yang sama di tempat yang mempunyai tekanan yang tinggi. Okey, tekanan yang tinggi. Okey, saya cuba buat. Bila saya buat, saya tak nampak kesan yang sangat besar. Sebabnya solid dan liquid adalah hampir tidak boleh dimampatkan. Itu sebab dia. Okey. Tapi dia mempunyai kesan yang sangat besar kepada solubility gas di dalam cecair. Awak boleh tengok dekat yang gambar tu. Gambar A, tekanan tak kuat lagi. Kalau boleh nampak, gas banyak dan dia tak bergerak ke atas ke bawah. Ada sedikit saja gerak ke atas ke bawah. Bila kita beri tekanan, so lebih banyak gas ke bawah. Yang ni kes dia kalau dah sampai equilibrium, sebab tu atas dengan bawah sama banyak. Nanti kita tengok. Ini penerangan dia lah. Okay, so saya terangkan kat sini . A adalah dynamic equilibrium, B pressure meningkat, C dynamic equilibrium. So, apa maksud dynamic equilibrium? Dia dah capai kesamaan dari segi, kalau kata pressure lah. Okay. Cuba kira. Bila dynamic equilibrium tu yang ke bawah ada 4, contohnya dekat situ 4, yang naik atas akan ada 4. So sebenarnya kalau tengok pada air bergas, walaupun kita tak buat apa-apa, kita dah buka contoh. Saya buka air gas. Saya biar je, awak akan nampak gas carbon dioxide. Kalau gas, air gas tu sendiri akan muncul naik atas secara automatik tanpa saya kacau dia pun. Maknanya akan ada gas yang terlepas tanpa kita paksa pun. Dan juga akan ada gas ke bawah tanpa kita paksa pun. Itu memang secara semula jadi, memang macam tu. Sebab tu kalau dekat dalam air, ikan boleh dapat oksigen. Sebab akan ada oksigen yang masuk di dalam air, akan ada oksigen yang terlepas daripada air. Itu biasa. Bila saya beri tekanan kepada sistem ni, kita panggil satu sistem lah. Okay. Awak boleh nampak arrow ke bawah tu lebih banyak daripada arrow ke atas. Dan dia punya panjang dia tu dah jadi pendek je kan. Okay.
apa yang dimaksudkan di sini adalah lebih banyak gas yang terlarut di dalam air itu, dalam cecair itu, berbanding gas yang terlepas daripada cecair itu. Bila satu masa yang mungkin lama, mungkin sekejap, terbiar dia punya pressure macam tu je, kekal kat situ, secara semula jadinya dia akan kembali kepada dynamic equilibrium masa mula-mula balik, yang mana yang turun larut ke dalam air itu adalah sama dengan yang keluar daripada air, akan jadi sama balik. Okay, sampai satu tahap dia akan sama je balik. Okay, so itu adalah proses dia lah, memang semula jadi. Okay, so soalan dia, macam mana orang buat air minuman bergas? So macam ni lah. Boleh buat dua cara. Dia ada dua komponen yang kita kena kawal. Sebab tu air gas biasanya kalau pergi kat kilang-kilang dia akan ada bahagian chiller, bahagian penyejuk. Sebab apa? Sebab dia nak beri, dia bila sejuk, bila cecair itu sejuk, gas mudah larut. Dan juga awak akan nampak bahagian yang mana dia memberi tekanan. So dia push CO2 tu ke dalam air dengan tekanan yang kuat, supaya air mudah larut di dalam supaya gas mudah larut di dalam air tu. Itu macam mana cara air minuman bergas boleh dibuat. Tak percaya, sila buatlah kalau boleh buat. Okay. Kumpul siapa dah silap. Nanti saya Apa? try buat. Cubalah. Okay. Untuk jadi benda lain kau. Okay. Saya boleh ajar untuk awak buat, tapi saya perlukan cartridge CO2 dan juga alat beku. Kita boleh buat air Fizikola ataupun air yang kosong tu, air kosong tapi ada gas. Air apa tak nama dia? Air Air lemon lah soda. sedap. Tambahlah lemon, perasa sikit kan. Terpulang. Tapi biasanya kalau tak ada gula dia tak sedap lah. Okay. So boleh buat. Kalau tak percaya awak boleh cari dekat Shopee. Awak cari Shopee CO2 cartridge. Dia akan bagi dalam bentuk kecil je. Dia akan ada satu aluminium, bekas aluminium kecil. Dia macam satu botol kecil je. Dia ada alat dia. Ataupun teknik baru sekarang untuk buat air, untuk buat whipping cream. Whipping cream. Kalau perempuan dia tahu kot. Whipping cream. Awak masukkan whipping cream dalam satu bekas, awak tutup, kemudian awak ambil dia punya, tak silap saya, nitrogen gas. Sebab dia sejuk. Nitrogen gas, dia sejuk, kemudian dia tutup dalam satu tempat tu, goncang-goncang sikit, tinggal tekan je, keluar whipping cream. Tak perlu pakai mixer dah. Ataupun pakai ketuk pakai tangan kan, kacau pakai tangan kan, pakai whisk telur tu kan. Tak perlu dah. Sekarang orang dah buat macam tu. Itu salah satu aplikasi benda-benda yang saya ajar tadi ni. Okay. So mudah. Nak buat, tersila buat kan. Silalah buat. Tak ada masalah. Nak pakai alat yang sama tapi guna CO2 dan letak air, cuba awak letak air awak beli air tu 100 plus yang kosong, yang tak ada gas. Nanti awak campur buat, kalau awak buat benda tu awak akan dapat air 100 plus yang bergas lah. So dia tak payah nak pening-pening dah. Nak buat sendiri kan. Takutlah kalau buat air kosong campur lemon tak jadi kan, tak sedap kan. So ambil air 100 plus yang tak ada gas, kan ada jual lah air 100 plus yang tanpa gas tu. Masukkan dalam bekas yang whipping cream tu. Ada dalam Shopee. Saya tahu ada. Kenapa? Yang CO2 tu? Dia tak silap saya nama whipping cream punya apa tak nama dia? Nitro shot, nitro apa tak, saya tak ingat. Ada lah, saya tak ingat. Ada. Saya tahu ada. Okay. Sebab saya terlibat dalam
bahagian bakery juga. Saya tahulah benda-benda tu juga. Okay. Okay. Ini adalah ciri-ciri koligatif. Mana kita nak akhir kelas lah ni. Okay, ni bahagian terakhir pada chapter ni. Lepas ni kita akan chapter terakhir dah lah. Koligatif. Koligatif ni adalah dia ciri-ciri. Ciri-ciri the presence of solid molecule causes changes in four common properties. Dia adalah ciri-ciri bagi larutan. Solid molecule, contoh air, saya bekukan dia sehingga kosong baru dia boleh beku. Cuba kalau saya bekukan air garam. Cuba saya bekukan air garam. Apa jadi? Tak sampai suhu kosong dah dia beku. So, solute, garam tu sendiri contohnya lah. Garam tu dia mengubah ciri-ciri liquid. Dia boleh mengubah ciri-ciri macam tu. Okay? Ataupun garam tadi akan memerlukan suhu lebih daripada 100 baru dia mendidih. Disebabkan ada garam di dalam air. Sebab tu kalau awak buat eksperimen, Cik Nas, kenapa air saya mendidih pada suhu 110, 105, 103 baru mendidih? Bukan suhu 100 ke Cik Nas? Memang suhu 100 air yang didih. Tapi masalahnya air yang kita guna daripada paip tu ada macam-macam bahan yang tak ditapiskan. Garam salah satunya. Mineral lagi. Ada magnesium, ada ferrum, ada apa lagi. Macam-macam bahan dalam tu. Ada klorin sedikit. Sebab tu kalau kita panaskan, dia tak mendidih pada suhu yang kita kata takat didih air. Okay, saya harap tu fahamlah kenapa daripada dulu Cik Nas kata cikgu-cikgu kat sekolah ke apa ke, asal didih je 100 degree Celsius. Tapi aku buat kat rumah tak sampai pun. Itulah sebab dia. Itulah sebab dia. Okay. Cubalah tapis seboleh-boleh yang mungkin. Pakailah distilled water ke, pakai RO water ke, cuba. Didih capai tak suhu 100 betul-betul untuk didih. Okey, seterusnya. Itu adalah ciri-ciri boiling point dengan boiling point lah contoh tadi kan. Saya beritahu boiling point dengan freezing point. Takat beku dengan takat didih dia boleh alih, dia boleh bertukar daripada ciri asal dia. Ada lagi dua ciri iaitu vapor pressure dengan osmotic pressure. So keempat ciri-ciri ini yang boleh berubah disebabkan ada bahan asing ataupun bahan pelarut di dalam air ataupun di dalam mana-mana liquid. Empat ciri ini boleh berubah. Yang mana kita kenali empat ciri ini sebagai ciri-ciri colligative properties. Okey. Kita tengok satu contoh. Kita tengok dulu lah apa maksud vapor pressure lowering. Okey, ingat tak tadi saya cakap air ni pada dynamic equilibrium akan ada gas naik atas, akan ada gas yang akan melarut di dalam air tanpa ada paksaan apa-apa. Contoh lain dia pula adalah cuba awak biar botol air di atas meja tanpa kena panas, tanpa kena sejuk, tanpa ganggu dia pun. Esok confirm kita akan nampak ada titisan cecair pada permukaan botol tersebut. Maksudnya di situ adalah ada berlaku kondensasi. Tanpa kita kacau liquid, pada bila-bila masa akan berlaku kondensasi. Tetapi kadar dia rendah. Bila kita tambah haba, kadar kondensasi akan meningkat. Okey. Begitu juga dengan kadar dia punya proses sebaliknya.
kondensasi, proses lawan dia adalah evaporation. Okay. So, kadar kondensasi dan kadar evaporation ni kalau pada equilibrium dia sama. 10 biji wap air naik ke atas akan ada 10 wap air masuk balik ke dalam bila capai equilibrium. Okay. So, bila ada bahan solute, contoh macam garam ke macam apa-apa bahan lah, okay, dia akan menyebabkan vapor pressure ni, kita panggil benda tadi ni vapor pressure. Vapor pressure ni rendah berbanding dengan pure solvent dia, berbanding dengan air suling betul-betul. Okay. Cuba awak bandingkan, awak letak air garam dalam satu botol, awak letak air kosong dalam satu botol. Tutup dan awak biar esok. Yang mana lebih berwap, yang mana kurang berwap. So awak boleh bandingkan di situ nanti. Okay. Akan ada berlaku vapor pressure lowering. Okay. Means that fewer solvent molecule present of solute means that there are fewer. Okay. Bila awak bandingkan nanti kedua-dua tu, saya boleh cakap secara teorinya yang ada garam tadi mungkin tak berwap banyak. Yang tak ada garam tadi wap dia lebih banyak, wap air yang terkondensasi di dalam botol tadi itulah. Okay. Kenapa berlaku macam tu? Bila garam masuk dalam air, okay, dia sebati. Bila dia sebati, yang sentiasa evaporate, yang sentiasa jadi wap air adalah air kan, wap air, air lah. Air tu akan naik. Tapi disebabkan ada campuran garam, permukaan wap air tadi, yang permukaan air tadi dicemari ya. Dicemari dengan garam. Sebab dia larut bersama. Ada molekul garam di situ. Sebelum ni air je semata-mata. Air je semata-mata. Tapi sekarang ni air campur garam. Jadi air nak naik ke atas, tak banyak air boleh naik ke atas sebab garam pun ada kat situ. Okay. Garam pun ada kat dalam tu. Jadi yang menjadi wap air di dalam botol tu tak banyak berbanding dengan yang memang pure. Itu contoh dia. Okey, itu contoh dia lah. Saya dah terangkan tadi benda sama. Okey, ni dia punya apa? Dia punya eksperimen kalau boleh buat. Okey. Tak payah ada bahan macam ni sangatlah. Awak ambil botol air, awak sambung straw, buat bentuk U macam ni pun tak apa dah. Awak boleh buat. Okay. So kalau benda tu pure, tanpa ada solute, dia punya tekanan dia ni berbeza jauh sikit. Sebab apa? Sebab wap air banyak boleh naik atas. Dia boleh banyak menjadi wap. Kalau kata solvent campur dengan garam, jadi contohnya garam, air garam. So dalam ni cecair ataupun air yang nak jadi gas tu payah sebab tak banyak boleh jadi air sebab permukaan ni pun dipenuhi oleh garam juga. So dia kongsi dua tempat yang sama besar. Pastikan dua-dua botol ni sama baru kita boleh bezakan. Okay, kalau permukaan dia ni berbeza tak jadilah. Tak jadilah eksperimen tu. Permukaan dia lebih besar, lebih mudah dia nak naik atas sebenarnya. Okay. So bandingkan macam tu. So kita boleh tengok benda ni lebih rendah. Beza ni, beza level ni dengan ni. Berbanding dengan beza level sini dengan sini. Itu cara nak kira vapor pressure. Okay, ni boiling point dengan freezing point. Boiling point dan freezing point. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita yang Y tanpa putus-putus ni Y yang tanpa putus-putus. Okay, ni ingat ni graf
diagram tu kan, phase diagram tu kan. Okay, Y. Okay. Sepatutnya, contoh saya ambil point sini lah. Ni adalah air. Bila saya tambah garam, secara automatik dia berubah ke kanan sikit. Ni suhu kan. Graf bawah ni suhu, graf tepi ni tekanan. Dia akan ke kanan sikit. Mana-mana tempat di sini semua akan ke kanan. Yang mana beku yang mana bahagian freezing pula dia akan lebih bawah. Okay. Maksudnya di sini akan berlaku perbezaan takat suhu pembekuan air, takat beku air akan berlaku perubahan kalau kita tambah garam. Bermaksud sini contoh air akan beku pada kosong. Tapi bila tambah garam, air akan beku pada takat -5. Contoh. -5 baru dia beku. Bila tambah garam. Tapi bila tak tambah garam, kosong dah beku dah. Sama juga dengan takat didih. 100 dah didih. Tapi bila ada garam, disebabkan ada garam, dia punya suhu akan naik mungkin 110. Mungkin. 105 mungkin. Saya tak tahulah ketepatan dia ni. Okay. So akan ada delta T. Delta ni adalah perbezaan. Delta TB, delta TF. TF ni freezing point, TB ni boiling point. Okay. So itu berlaku perubahan dia. Yang mana kita kenal sebagai boiling point elevation, kenaikan takat didih dan juga freezing point depression, penurunan takat beku. Okay, so ni saya dah explain tadi. So, itu saja untuk chapter kali ni. Okay, ada satu lagi osmotic pressure sebenarnya. Dia tak terangkan kat sini tapi secara kasar saya boleh bagi. Mana dia punya ciri-ciri properties? Okay, osmotic pressure. Okay. So, awak tengok pada kamera saya satu lagi. Okay. Bayangkan saya ada satu dinding. Okay. Dinding ni ada lubang halus. Okay. So di sini adalah air campur garam. Sini adalah apa yang bahan boleh terlepas keluar melalui lubang-lubang ni lah. Okay. So bila air campur garam, bila air saja, so sini pun akan air je lah. Anggaplah garam ni saiz dia saiz H2O kecil. H2O. Tiba-tiba ada NaCl contoh. Dia akan menyebabkan, dia akan duduk dekat lubang-lubang tu juga, menyebabkan air kat sini makin tak banyak akan keluar. Okay, mungkin sikit. Bila ada bahan larutan, bahan yang boleh dilarut, bahan yang dilarutkan, solvent. Solute. So nak ke belah kanan agak payah bila ada. Kalau kata tak ada, lebih mudah untuk dia ke kanan kan. So itu adalah kesan dia. Kesan bagi untuk osmotic pressure. Okay. So itu jelah contoh-contoh yang saya boleh beri untuk colligative properties of solution.
di situ sahaja kelas kita hari ini. Saya akan stop recording untuk hari ini. Saya harap semua boleh faham.